Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Ahli panel dan sidang hadirin yang dirahmati Allah. Segala puji-pujian kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnia dan izinnya dapat kita bersama-sama bersua dalam pertandingan forum online pada pagi nirmala yang bening lagi ceria ini. Hadirin yang dihormati, sebelum saya memperkenalkan ahli-ahli panel kita yang segak-segak lagi tampan bergaya pada hari ini, izinkan saya untuk mengupas terlebih dahulu tajuk forum online kita pada hari ini. Tajuk forum kita berkisar tema alam sekitar, iaitu kitar semula. Dewasa ini, konsep kitar semula ini kurang diterapkan dalam diri masyarakat. Kerana masyarakat pada hari ini lebih mengamalkan sikap tidak menghiraukan alam sekitar. Antara punca dan halangan utama yang menyebabkan amalan kitar semula ini tidak mendapat sambutan ialah sikap individu di mana terdapat segelintir masyarakat yang tidak mempedulikan amalan kitar semula ini. Kebanyakan barangan yang boleh dikitar semula dibuang dan dibakar begitu sahaja. Selain daripada itu, kurangnya pengetahuan di kalangan masyarakat pada masa kini yang membuang bahan kitar semula kerana mereka tidak sedar betapa pentingnya amalan kitar semula. Bagi mereka, amalan kitar semula ini hanya membuang masa dan tidak mendatangkan sebarang kepentingan. Baiklah sidang hadirin, sebelum kita menelusuri lebih mendalam topik perbincangan, boleh kiranya kita berkenalan dengan ketiga-tiga ahli panel kita pada hari ini. Yang pertama, Saudara Ahmad Zulfaiz yang merupakan ahli panel yang pertama. Selamat datang saudara, apa kabar? Kabar baik. Seterusnya saya perkenalkan ahli panel kedua, iaitu Saudara Ilham Nazrin. Saudara Ilham, apa kabar? Alhamdulillah baik. Dan yang terakhir, ahli panel ketiga, iaitu Saudara Arik Haikal. Nampak pemalu namun petah bicaranya. Selamat datang juga buat saudara. Bagaimana kabar saudara? Sidang hadirin. Usai salam perkenalan daripada semua ahli panel, kembali kita kepada topik forum kita tentang kitar semula. Sidang hadirin, apakah yang dimaksudkan dengan elemen kitar semula 3R, reduce, reuse dan recycle? Bagi menjawab persoalan ini, izinkan saya mengajukan soalan pertama kepada ahli panel pertama. Saudara Ahmad Zul, mohon saudara memberikan penjelasan tentang elemen tersebut. Silakan saudara. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Tuan Pengerusi. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada sidang hadirin yang dirahmati. Elemen kitar semula 3R bermaksud reduce, kurangkan, reuse, guna semula, dan recycle kitar semula. Baiklah, saya akan menerangkan maksud reduce, reuse, dan recycle. Reduce merujuk kepada pengurangan kuantiti sisa yang dijana di punca dengan mengurangkan jumlah produk dan jenis produk yang digunakan. Ia juga merujuk kepada pengurangan penggunaan sumber semula jadi. Ini bermakna kita perlu memberi perhatian kepada barang-barang yang dibeli, dihasilkan, dan dibuang. Manakala reuse pula merujuk kepada penggunaan semula barangan berulang kali dan dengan bermuat demikian, penjanaan sisa dan pembuangannya dapat dikurangkan. Dan yang terakhir, recycle. Re merujuk kepada untuk melakukan sekali lagi dan cycle merujuk pusingan. Oleh yang demikian, kitar semula merujuk kepada meletakkan sesuatu dalam kitaran. Kita mengitar semula dengan mengasingkan sisa dan kemudian menyalurkannya kepada organisasi atau kilang-kilang yang memprosesnya supaya menjadi produk baru kegunaan kita. Simbol antarabangsa untuk kitar semula adalah Mobius loop, sebuah bulatan khas yang mencadangkan satu kitaran yang berterusan. Sekian dari saya kembalikan kepada Tuan Pengerusi. Sidang hadirin, demikian tadi penjelasan elemen alam sekitar yang pada pandangan saya merupakan penjelasan terperinci dan menarik daripada saudara ahli panel pertama. Seterusnya, saya mohon penjelasan daripada ahli panel kedua,
Saudara Ilham tentang kepentingan amalan kitar semula. Silakan saudara. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada saudara pengerusi. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada sidang hadirin yang dihormati. Antara kepentingan amalan kitar semula adalah dapat mengurangkan pencemaran alam sekitar. Hal ini amat signifikan karena bahan-bahan buangan atau barangan terpakai tidak akan dibuang ke tempat yang sepatutnya. Sampah sarap dan bahan buangan yang tidak berada di tempat pelupusan sampah boleh menjejaskan kesehatan dan keselamatan orang yang menetap berhampirannya. Hal ini demikian karena longgokan sampah tersebut akan menjadi tumpuan haiwan pembawa penyakit dan berbahaya seperti nyamuk, tikus, ular, dan lipas. Tamsilnya, bahan buangan domestik akan menarik perhatian tikus yang kelaparan dan pembuangan tayar terpakai akan mengakibatkan pembiakan nyamuk karena terdapat takungan air hujan di dalamnya. Oleh yang demikian, masyarakat harus menyahut seruan kerajaan untuk melakukan kitar semula yang dapat dilaksanakan dalam berbagai cara seperti gotong royong perdana. Kesannya, masalah pencemaran yang berlaku di negara Malaysia dapat diatasi dengan lebih efektif dan pragmatik. Sudah terang lagi bersuluh, pengurangan pencemaran alam sekitar dapat diatasi dengan lebih efektif. Terang lagi bersuluh, pengurangan pencemaran alam sekitar merupakan salah satu kepentingan amalan kitar semula. Seandainya dipandang pada perspektif yang lain, amalan kitar semula dapat menjimatkan kos perbelanjaan pelupusan sampah. Perkara ini lebih menjimatkan berbanding usaha menyelenggara tapak pelupusan sampah yang makin meningkat di negara ini. Oleh itu, charge untuk pelupusan sampah akan dikurangkan selain dapat meningkatkan ekonomi negara agar setaraf dengan negara maju yang lain. Melalui jumpaan syarian di internet, fakta ada menyatakan bahwa plastik mengambil masa 500 tahun untuk dilupuskan. Apabila aktiviti kitar semula dilaksanakan, pembuatan plastik yang menggunakan petroleum yang dijumpai melalui hasil cari gali di dasar lautan dapat dikurangkan sekaligus mengelakkan berlaku perkara yang tidak diingini kepada hidupan akuatik. Pusat pelupusan sampah yang tidak diurus akan menyebabkan pencemaran bau akibat pelepasan gas semasa perebutan semula jadi sampah berlaku. Rakyat Malaysia yang ingin hidup bebas daripada sampah perlulah berusaha membuang secara sistematik dan terus istiqomah melaksanakan persis peribahasa Melayu. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang kemudian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Izharnya salah satu kepentingan amalan kitar semula adalah menjimatkan kos pelupusan sampah. Sekian, terima kasih. Terima kasih saudara Ilham. Memang tidak dapat disangkal bahawa setiap perkara yang membawa kebaikan mempunyai kepentingannya. Oleh itu, soalan saya yang seterusnya kepada ahli panel ketiga, saudara Arik, bagaimanakah amalan kitar semula di Malaysia dijalankan? Dipersilakan ahli panel ketiga untuk menjawab persoalan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih saudara pengurusi. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada sidang hadirin yang dihormati. Terdapat beberapa amalan kitar semula yang dijalankan di Malaysia. Contohnya amalan 3R, hari tanpa beg plastik dan pengasingan sisa di puncak. Amalan 3R ini terdiri daripada 3 perkara yang sudah dijelaskan oleh panel pertama Ahmad Zul, yaitu reduce, mengurangkan, reuse guna semula, dan recycle kitar semula. Amalan ini bertemakan fikir dulu sebelum buang. Seterusnya, Hari Tanpa Beg Plastik. Amalan ini merupakan sebuah kampanye yang bertujuan untuk mengurangkan penggunaan beg plastik sekaligus mengurangkan pencemaran alam sekitar. Beg mesra alam, beg kertas, dan beg biodegradasi adalah antara alternatif yang digunakan untuk menggantikan beg plastik. Terakhir sekali ialah pengasingan sisa di puncak. Proses ini bertujuan untuk mengasingkan pepejal yang dihasilkan di puncak mengikut komposisi sisa pepejal, yaitu seperti kertas, plastik, kaca, dan lain-lain. Sekian daripada saya, kembali pada Tuan Pengerusi.
Terima kasih Saudara Arik, ahli panel kita yang ketiga. Ya, sidang hadirin yang dihormati dan dirahmati Allah, kita masih lagi berada dalam majlis forum yang ceria dan indah ini. Pada ketika dan saat ini, kita masih lagi mengupas tajuk tentang kitar semula. Kita teruskan bual bicara kita pada hari yang berbahagia ini. Saya tertarik dengan pendapat semua ahli-ahli panel kita yang membayangkan ahli-ahli panel terdiri daripada para remaja yang berinformasi tentang kitar semula. Yang pasti saudara sekalian tentu telah mula memainkan peranan masing-masing ke arah pemantapan kitar semula. Bukan begitukah ahli-ahli panel kita? Baiklah, sekarang saya ingin mendengarkan pendapat ahli masing-masing tentang aktiviti kitar semula yang boleh dijalankan di sekolah. Saya mulakan pembicaraan dengan panel yang kedua. Dipersilakan Saudara Ilham. Terima kasih Saudara Pengerusi. Pihak sekolah boleh mengadakan pameran tentang aktiviti kitar semula yang telah dijalankan oleh pihak kerajaan dan pihak swasta. Antara agensi kerajaan yang boleh dipanggil untuk membuat pameran ialah Jabatan Alam Sekitar. Selain itu, para pelajar juga digalakkan menghasilkan buku skrap tentang aktiviti kitar semula. Sebagai galakan, pihak sekolah perlu memberi hadiah dan sijil kepada pelajar yang berjaya menghasilkan buku skrap terbaik. Sekian dari saya. Terima kasih panel kedua. Seterusnya saya teruskan dengan panel pertama, Saudara Ahmad Zul. Dipersilakan Saudara. Terima kasih pengurusi majelis. Antara aktiviti yang boleh dijalankan di sekolah ialah mengadakan kempen kesadaran. Sebagai contoh, pihak sekolah menjemput penceramah dari luar bagi memberikan ceramah berkaitan alam sekitar kepada para pelajar. Kempen kesadaran untuk para pelajar diadakan bagi memupuk generasi yang berwawasan ke arah membina sebuah negara maju yang seimbang dari segi pembangunan dan pemeliharaan alam sekitar. Kesadaran terhadap keperluan dan kepentingan alam sekitar sebagai satu ekosistem yang sangat penting dalam kehidupan seharian kita perlu diserapkan kepada anak muda. Sekian dari saya kembalikan kepada Tuan Pengerusi. Terima kasih diucapkan kepada panel pertama. Baiklah, yang terakhir dipersilakan panel ketiga, Saudara Arik. Silakan kemukakan pendapat anda. Aktiviti lain yang boleh diadakan oleh pihak sekolah ialah mengadakan pertandingan mengarang tentang kebaikan aktiviti kitar semula. Pertandingan ini boleh dibahagikan kepada beberapa kategori, yaitu menengah rendah dan menengah atas. Selain itu, pihak sekolah juga boleh mengadakan pertandingan kuis alam sekitar, khususnya yang berkaitan dengan aktiviti alam sekitar. Setiap pemenang akan menerima hadiah yang bersesuaian daripada pihak sekolah sebagai ganjaran galakan kepada pelajar. Terima kasih saya ucapkan kepada panel ketiga tentang pendapat tersebut. Jelaslah bahawa kitar semula ini amat penting untuk negara kita. Oleh itu, kita mestilah mengamalkan amalan kitar semula agar dapat mengekalkan keindahan alam semula jadi di negara kita dan dapat dikekalkan untuk dirasai generasi akan datang. Terima kasih kepada semua ahli panel yang sudi hadir. Semoga forum ini menjadi wadah melahirkan remaja yang cakna terhadap isu-isu alam sekitar. Selanjutnya membantu menyelamatkan bumi kita. Harapan saya forum ini juga mampu memberikan informasi yang bermanfaat buat semua hadirin yang dihormati. Sidang hadirin yang dihormati, kalau berjalan dah sampai ke batas, kalau berkayuh dah sampai ke pulau. Kalau mendaki dah sampai ke puncak, kita telah sampai kepada penghujung bicara. Entah sirih salah tutur, entah kata salah tutur, entah sirih salah sarung, entah kata salah tutur, entah maksud salah sampai. Terimalah salam, salam bersantun, salam yang minta maaf, salam yang minta ampun. Saya mewakili semua ahli panel mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada semua hadirin yang sudi hadir menyaksikan pertandingan forum online ini. Lantaran keterbatasan waktu, saya mohon mengakhiri bicara ini. Selanjutnya mohon mengundur diri. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi, salam sejahtera dan salam satu Malaysia.